Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu liman ahammani, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman kadani bisu'in, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indas sirat, hasbiyallahu allazi la ilaha illa huwa tawakkaltu wa ilaihi unib, hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bihalalin halal min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fard ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la tammin lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazaitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu Allah. Bismillah masyaallah la yasifu suwallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifa antuhammal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian terusnya surah Hud, tafsir kitab tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Untuk lagi barakah kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah sebelum kita mulakan, kita terus share dengan sahabat-sahabat yang lain. Mohon share sama-sama, kita share untuk lagi barakah. Kita share terus dengan sahabat-sahabat, insyaAllah. Mohon share. Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 117 ayat 23, insyaAllah ya. Share dalam grup WhatsApp ataupun share untuk grup Facebook atau Instagram, insyaAllah. Saya masih share lagi. InsyaAllah sama-sama share. Siapa yang baru buka Facebook, ada di dalam Facebook audio kuliah, insyaAllah. Facebook audio kuliah. Okey, insyaAllah terus ke ayat 23 surah Hud, insyaAllah. Ayat 23 surah Hud, muka surat 117. Mohon doakan supaya internet kami di sini stabil, insyaAllah. Memang selalu tak stabil, mohon doakan, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 23. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. InsyaAllah maknanya, artinya, sesungguhnya
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, serta tunduk taat menunaikan ibadat kepada Tuhan mereka dengan khusyuk, mereka itulah ahli syurga. Mereka kekal di dalamnya. Ayat 23 surah Hud. Ya, kita tengok. Kita tak berhenti, kita baca terus daripada cuti PKP, cuti hari Ahad. Kita tak ada masa langsung untuk berehat. Kita teruskan dengan Allah Ta'ala. Antaranya kita dekat dengan Allah Ta'ala, iaitu baca dan tengok makna ayat Al-Quran tersebut, untuk kita dekat dengan keadaan yang terlampau kritikal sekarang di dalam kawasan dunia sekarang ni. Cara yang terbaik kita balik kepada Allah Ta'ala dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Bukan nak tafsir, kita cuma ajak jom baca tafsir Tuan Guru yang telah ada, yang telah dibeli. Jom kita baca sama-sama, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh serta tunduk taat menunaikan ibadat kepada Tuhan mereka dengan khusyuk, mereka itulah ahli syurga. Mereka kekal di dalamnya. Surah Hud, surah nombor 11 ayat 23. Apabila disebutkan orang-orang yang dimurkai Allah Ta'ala, maka Al-Quran juga sentiasa menyebut perihal orang-orang yang diredainya. Tak disebut hanya ke neraka je. Yang beriman dengan Allah Ta'ala, Allah pun sebut yang diredai Allah Ta'ala. Al-Quran menyebut mengenai kedua-dua belah pihak. Apabila sebut berkenaan orang yang tidak baik, yang disebutkan, akan disebutkan juga perangai orang yang baik. Apabila sebut berkenaan ahli neraka, akan disebutkan pula berkenaan ahli syurga. Balance. Dua-dua pun disebut. Dia tidak hukum saja, dia tidak memberi hukum saja, tapi yang tak dihukum pun disebut. Dalam ayat-ayat sebelum ini, Al-Quran menyebut mengenai jenis-jenis orang yang tidak baik dan tidak diingini oleh Allah Ta'ala. Sekarang masuk dalam bahagian orang yang baik pula. Sebelum ni sebut macam-macam perangai buruk ataupun macam-macam perangai yang tidak baik yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Innal ladzina amanu wa aminus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sendirinya beramal dengan amalan soleh, wa akhbatu ila rabbihim, dan khusyuk, tawaduk, patuh dan setia, junjung dan taat kepada Tuhan mereka. Tuhan mendidik mereka. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah penduduk-penduduk syurga. Mereka itu adalah tuan-tuan punya syurga. Hum fiha khalidun. Sudahlah dia ahli syurga. Sudahlah dia ini diberi milik syurga. Sudahlah dia menjadi tuan punya bagi syurga. Dia juga kekal di dalamnya. Allah, tuan-tuan. Ni. Ya. Sebab tu kalau dibagi pilihan tu masuk syurga tu, memang tak mati-mati, memang hidup terusnya, dia kekal selama-lamanya. Kalau di dunia kita akan mati. Cukup masa kita akan mati. Yang kita bimbang kita masuk ke neraka. Ya, bimbang amat sangat. Yang dalam dunia ni pun kita kadang-kadang tak tahan dengan COVID, dengan penyakit, dengan banjir. Tu cubaan, tu ujian sementara. Tapi yang paling hebat, kekal di akhirat besok, dua. Kalau tak syurga, neraka. Kalau syurga, alhamdulillah. Tengok, ya. Dah jadi pemilik, dah jadi pemunya, dah jadi tempat tinggal, kekal pula dalamnya. Yang kita bimbang tercampak ke dalam neraka. Boleh? Memang potensi besar. Memang kita semua potensi besar dicampak ke dalam neraka. Pasal apa? Pasal keadaan semasa dengan perangai kita yang tak sudah ataupun tak habis. Dalam tafsiran Tuan Guru ni ditulis, memang payah menjadi ahli syurga.
tetapi Tuhan tahu bahawa manusia boleh mencapainya. Sebab itulah Dia menyuruh kita sentiasa berusaha. Cuma Dia memberikan gambaran kepada kita bahawa bukannya senang hendak masuk syurga, kerana syurga adalah kemuncak keseronokan hidup. Ini cara bagaimana Tuhan menggambarkan keseronokan syurga. Mana ada manusia yang tidak mahukan keseronokan. Budak kecil, orang tua, orang kampung, orang bandar, orang intelek, orang buta huruf, semuanya menghendaki keseronokan dan kesenangan hidup. Yakinlah, walau dicari ikut cara mana sekalipun, namun kemuncak keseronokan tetap tidak boleh dicapai di dunia ini. Hebat macam mana seronok dekat dunia ni, tak sama di syurga besok. Di dunia habis je. Menang satu hadiah, menang pertandingan sekali, tahun depan bertanding pula, kecewa pula. Tu dia berpusing-pusing. Tapi di syurga kemuncak, dia takkan jatuh, dia takkan hilang, terus kekal ke dalam syurga. Katakanlah kita ada pitih ataupun duit dan boleh membuat rumah besar, semua bilik ada aircon belaka, hingga bilik air pun ada aircon. Kita pun berasa sedap duduk. Sebulan kemudian kita mulai berasa puas. Mulalah kita masuk ke kampung-kampung mencari pantai dan pergi merata-rata, naik bukit, turun bukit, memancing, bermain bola, round dunia. Bermacam-macam aktiviti kita buat untuk mencari kepuasan dan keseronokan. Tetapi akhirnya balik ke rumah mertua, ke kampung, makan pucuk ubi, cecah budu. Allah sedapnya. Tok Guru bagi contoh. Allah Akbar. Ya. Mula-mula kita buat rumah besar, ada aircon cukup, semua aircon. Sampai toilet pun ada aircon. Ya. Akhirnya duduk berasa puas, duduk sedap tinggal dalam rumah tersebut. Berapa lama? Sebulan. Kemudian tak berasa puas juga. Akhirnya mulalah kita merayau ke pantai, ke chalet, ke sungai, ke laut. Merata-rata naik bukit, turun bukit, mancing, bermain bola di akhirnya satu dunia round. Pusing satu dunia. Macam-macam aktiviti kita dibuat untuk mencari kepuasan, keseronokan. Tapi akhirnya balik juga ke rumah mertua di kampung, makan pucuk ubi, kata Tok Guru, cecah dengan budu. Budu sambal di Kelantan. Awalnya tak makan budu, nak makan burger, nak makan spaghetti. Tu akhirnya ujung dia makan budu juga. Masuk kampung, balik rumah. Sedap? Memang sedap. Akhirnya ke situ. Nampak? Kepuasan tak habis. Tu kadang-kadang pelik. Kadang-kadang orang dah pencen, ke mana pergi dia? Merayau, pusing, duit pencen habis untuk pusing ke sana pusing nak tengok negara orang tu, tak salah. Tapi itukah matlamat utamanya selepas pencen? Itukah matlamat utamanya duduk dalam dunia? Itukah matlamat utamanya? Kena renung antara yang Tok Guru pesan. Bahkan banyak kali kita terdengar kisah-kisah orang-orang kaya dan orang-orang yang banyak duit pitih dalam bank membunuh diri kerana tidak berjaya mencapai benda yang dikehendaki, yang dipuja dan yang diimpikan. Tapi apabila manusia menjadikan syurga sebagai matlamat hidupnya, maka ketika itulah pandailah dia berikhtiar di atas dunia ini, memikirkan cara bagaimana hendak ke sana. Caranya begini: innallazina amanu. Pertama sekali dia mesti beriman. Siapakah yang memberitahu perkara ini? Bukannya Tok Guru, Tok Mufti, Tok Ayah ataupun Tok Kadi ataupun siapa? Tetapi Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang beritahu. Beriman maknanya percaya
Percaya kepada apa? Percaya kepada 6 perkara yang dipanggil rukun iman. Bukan setakat memahami rukun-rukun tersebut, tetapi sampai ke peringkat mempercayai. Hafal boleh hafal, tapi nak yakin, tu level mana kita boleh. Hendak tahu percaya atau tidak, cuba tengok kaki, tangan, mulut dan lidahnya. Terbawa-bawa atau tidak dengan benda-benda yang dia percaya ke dalam hatinya. Kata Tok Guru, hamba selalu sebut misalan ini. Kalau di dalam rumput ada ular, maka mata kita terpesir, iaitu tidak berkelip-kelip memandang ke arah rumput itu. Kita memijaknya kaki dengan penuh berhati-hati, bergerak ke hadapan atau ke belakang. Tangan kita sedia memegang putung buluh ataupun bedil. Manakala telinga kita mulai peka mengesan sebarang suara ataupun bunyi. Ini tandanya orang yang beriman percaya bahawa di dalam rumput itu ada ular. Jika kita tahu di dalam rumput itu ada ular, tetapi kita buat tidak erti sahaja, kita pergi juga ke arah rumput itu sambil mata memandang arah lain, tidak memandang ke arah rumput. Ini tandanya orang itu alim tetapi tidak mukmin. Dia tidak mukmin. Dia alim, ada ilmu tapi dia tidak menggunakan ilmu itu. Dia tidak yakin apa yang berlaku. Mantap. Jadi syarat pertama hendak masuk ke dalam syurga mestilah beriman. Yakin sepenuh-penuhnya adanya bab syurga, ada bab neraka. Kena beriman kepada Allah Ta'ala dengan sifat, fi'il dan perangai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Juga beriman kepada kitab Al-Quran, bermula dari awal sampai ke akhirnya. Sebanyak mana yang ada di dalam Al-Quran ini, semuanya betul belaka. Kerana ianya datang daripada Tuhan, bukannya daripada manusia. Kalau manusia melakukan apa yang disuruh Tuhan, yakinlah bahawa orang itu akan masuk ke dalam syurga. Kalau dia tidak melakukan seperti mana diperintahkan, maka nerakalah jawabnya. Tu. Tak ada pilihan. Tak ada choice sebenarnya. Kita dua tempat. Cuma kita terpulanglah pada kita untuk memilihnya. Hanya kena renunglah. Dunia sekejap aja. Tiap-tiap hari sekarang ada orang mati, betul. Hanya tempat kita ni tempat untuk mematikan kita. Mematikan diri kita. Bukan perangai kita, bukan kita matikan perangai kita ataupun kita punya ni, tak. Kita untuk dimatikan di dunia kita. Di dunia kita lahir, di dunia juga kita dimatikan. Tidak ke alam lain. Kita mati baru masuk ke alam satu lagi. Tu. Syarat utama mesti beriman. Nak ke syurga, iman dia. Perangai ni macam mana? Mesti tahu beriman dengan Allah Ta'ala, yakin dengan Allah Ta'ala, yakin pula dengan kitab Al-Quran. Daripada awal sampai akhir. Tak boleh ambil sekejap. Ni kadang-kadang ambil Al-Quran sekejap. Ambil tengah, ambil tepi, ambil ujung. Tak boleh lah. Mesti daripada awal sampai habis. Daripada awal kehidupan sampailah hujung hidup dia. Mesti yakin dengan Al-Quran, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas itu, kita kena yakin pula bahawa malaikat-malaikat sentiasa memerhati, cek dan merekod segala amalan serta mengambil gambar kita untuk ditayangkan di padang mahsyar. Kita yakin adanya pegawai, tentera Allah Ta'ala, malaikat. Hebatnya dia boleh rekod, dia boleh cek, dia boleh perhati sampai habis. Dimasukkan dalam satu folder, dalam file, dan ditayangkan folder kita besok. Tak kira MP3 ke, MP4 ke, ditayangkan seluas-luasnya di padang mahsyar semasa di akhirat kelak.
hasil daripada keyakinan inilah maka kita mesti beramal soleh. Wa amilus solihat. Jangan kita fikir beramal soleh ini hanya menjamu orang sekali-sekala, membuat kenduri di rumah serta membuat tahlil arwah untuk datuk dan nenek sahaja. Tidak betul kalau kebajikan itu hanya sekadar membuat jamuan sahaja, sedangkan aktiviti yang lain kita tidak menganggapnya sebagai amal soleh. Ya, kita ingat kita dapat kenduri tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu, malam Jumaat kita buat kenduri, kita kata kita soleh. Silap besar. Ya, bukan orang kata. Orang kata malah orang kata soleh dia. Anak yang soleh buat tahlil untuk ibu dia, untuk ayah dia. Orang kata. Kemudian kita pula kata juga. Selfie pula. Perasan pula kita. Tak, itu bukan tandanya soleh. Walaupun sekadar jamuan hebat macam mana pun, itu bukannya. Itu bukan beramal soleh. Kerana menjamu orang sekali-sekala, buat kenduri di rumahnya, buat tahlil. Bukan untuk datuknya atau neneknya. Tak. Kata tu guru, bagi siapa yang hendak membuat jamuan, bolehlah buat. Tetapi banyak lagi amal soleh selain daripada berjamu. Apa yang penting, amal soleh mencukupi segala gerak-geri yang keluar daripada diri kita dan selaras dengan apa yang kita percaya, baik dalam bentuk ibadat, muamalat, munakahat maupun jenayah. Sembahyang dengan cara amanu, maknanya air sembahyang molek, kain sembahyang tidak koyak, tidak bernajis, dan makan minum kita juga daripada sumber yang halal, bukannya yang haram. Ni kena-kenong kita. Bukan sekadar kenduri saja, bukan sekadar berjamu saja. Daripada bangun tidur sampai tidur balik, cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ni bab sembahyang tu pun disentuh detail. Amanu maksudnya sembahyang dia molek. Bukan sembahyang molek. Air sembahyang wuduk tu pun sempurna. Kesempurnaan dalam wuduk, kesempurnaan dalam solat. Kain sembahyang tu pun cantik. Pasal apa? Dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia bukan menghadap siapa. Tu kadang-kadang kita sembahyang dengan pakaian nak menghadap Allah Taala, kadang-kadang sedih. Pasal apa? Allah bagi nikmat hebat, bila menghadap Allah Taala selekeh yang amat sangat. Tak tahu bila menghadap orang besar hebat. Dijemput yang di Pertuangan Agung ataupun menghadap sultan, siap tempah baju. Contoh. Tapi bila menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, macam tak ada apa-apa. Walhal Allah bagi nikmat rumah, nikmat kereta, cukup semua. Ada kapet, kadang-kadang sembahyang, pakaian tu kadang-kadang sedih. Langsung tak ada malu dengan Allah Subhanahu. Beza Allah dengan agung atau beza Allah dengan raja ataupun sultan, jauh tak bezanya? Amat jauh sebenarnya. Tapi kadang-kadang manusianya, bukan dengan agungnya, dengan VIP je pun kadang-kadang pakaiannya dahsyat. Tapi bila bersama dengan Allah Ta'ala, langsung dengan minyak wangi pun tak pakai. Macam-macam minyak wangi. Dia boleh beli minyak wangi beratus-ratus, beribu-ribu. Pakai untuk apa? Pakai untuk menjamu hidung orang lain. Jamu hidung manusia. Dia tak bersama dengan Allah Ta'ala. Ini kena-kenong niat kita macam mana. Makan, sumber makanan, selain daripada bab sembahyang, bukan sekadar bangun, duduk atau kumat kamit mulut saja. Bahkan lebih daripada itu, sembahyang memerlukan khusyuk, tawaduk sendiri. Kalau kita tetap berkeras makan dan minum daripada benda-benda yang haram, ketika itu sembahyang pun tidak jadi apa-apa, kerana sembahyang bukannya sekadar bangun, duduk dan kumat kamit mulut saja. Bahkan lebih daripada itu, sembahyang memerlukan khusyuk dan tawaduk yang tersendiri.
Khusyuk dan tawaduk ini tidak akan berlaku kepada orang yang memakan atau meminum barang yang tidak halal dan juga yang berumah tangga secara tidak halal. Nampak? Allah, sumber yang utama makanan. Bila makan benda-benda yang haram, macam mana nak sembahyang, macam mana nak uruskan sembahyang itu. Apalagi dengan bab khusyuk. Baca semua orang boleh baca. Makna semua orang boleh baca makna dia. Tapi bila bab sumber yang haram kita makan, memang tak boleh buat apa dah. Ya, kena kendung kita bab khusyuk dan tawaduk. Apalagi kita makan benda-benda yang haram, rumah yang haram, apalagi berumah tangga secara yang tidak halal. Tu kena kendung kita. Kalau orang lain boleh menukar kain langsir, menanam bunga di muka tangga dan menukar kereta, kita kena buat juga. Cik Abang pujuk isterinya. Biarlah berhutang dengan cara riba, asalkan kita dapat menjaga status dan image. Allah Akbar. Sebab nak jaga level dia di dunia, nak jaga level di dalam kawasan dia. Siap tukar lansir tukar. Tok Guru kata bagi contoh, kereta pun tukar. Janji ada gaya. Orang Perak kata biar pape hasilkan bergaya. Tu faham maksudnya tu. Ini semua dikira tidak beramal soleh. Jika hendak beramal soleh, dia kena selaraskan kesemuanya, termasuk hal ehwal berumah tangga, kain baju yang dipakai, serta hal ehwal kampung, politik dan pentadbiran sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya diselaraskan berlaku hingga sampai ke hujung jari. Betul lah. Ya, bila sebut ayat Innad dina indallahil Islam. Kata Tok Guru, dari bangun tidur sampai tidur balik secara Islam. Hidup dia, lifestyle dia. Itu dipanggil sirah. Sirah tu daripada lifestyle dia. Berpandukan ayat-ayat Allah Ta'ala. Dia baca ayat Allah Ta'ala, dia tadabburkan mesej daripada Allah Ta'ala. Bila mesej maksudnya ditazakkur pada ayat Quran tersebut. Bila tazakkur melibatkan satu kesan style hidup dia, lifestyle dia. Itu memberi kesan. Diingatkan Rasulullah SAW yang hebat, dia pun follow apa yang Rasulullah SAW buat. Itu antara yang difikirkan selamat, kesan daripada Quran, kesan daripada Rasulullah SAW. Apa yang penting adalah 3 perkara ini. Selain daripada amanu, iaitu iman, amilu, iaitu keyakinan, keyakinan tubuh badan kita untuk beramal soleh. Dan yang ketiganya ialah akhbatu, iaitu kedudukan amalan atau kerja-kerja kita sehari-hari. Kemana-mana sahaja kita mesti ingatkan Tuhan. Kalau kita hendak menterjemahkan perkataan akhbatu, iaitu ke dalam bahasa Melayu, ia hanya perlu ditafsirkan. Ia perlu ditafsirkan secara panjang sedikit. Hendaklah sentiasa keluar dari mulut kita perkataan Bismillah, Astaghfirullah, Subhanallah ataupun Alhamdulillah. Itu antara zikrullah yang sepatutnya keluar daripada mulut kita, yang sepatutnya kita masinkan di lisan kita. Menandakan kita di atas muka bumi ini, muka dunia ini, hidup dalam keadaan sedar dan ingat kepada Tuhan. Selain mengingati perkara yang halal dan haram, kita juga kena sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga minum seteguk air, kita kena sebut Alhamdulillah. Mujurnya Tuhan beri rasa selera, menyebabkan aku boleh minum air. Ramai lagi orang lain yang tidak boleh minum air. Jika minum walaupun sedikit air, terus termuntah keluar. Kadang-kadang terasa hendak minum, tetapi tidak dapat kerana barangnya tidak ada.
duitnya tidak ada, pitih tidak ada, ataupun orang tidak beri kepadanya air. Jadi apa sahaja benda yang datang kepada kita ini, hendaklah kita sentiasa duduk dalam keadaan memperhambakan diri dan mengabdikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah lebih kurang pentafsiran ayat wajhab wahbatu wa akhbatu ila rabbihim. Kita abdikan semuanya kepada Allah Subhanahu. Minum tu kita ingat Allah Taala. Kadang-kadang kita minum selamba air masuk tapi tak ada rasa apa. Rasa teh ada, rasa Milo ada, rasa oren ada, tapi bab hambakan diri kita dengan Allah Taala tak ada. Kitab-kitab tasawuf fokusnya mentafsirkan dan memperincikan kedudukan makna perkataan akhbatu. Akhbatu kalau perkataan amanu fokus kepada aqidah, dan perkataan amilu fokus kepada fiqh. Maka perkataan akhbatu ini pula fokusnya kepada tasawuf. Akidah campur fiqh dan dicampur pula dengan tasawuf, barulah jadi Muslim. Kalau kita sibuk dengan fiqh saja, sedangkan rasa tasawuf tidak dipedulikan, maka jadi seperti lawyer lah kita. Jadi peguam kita. Pasal apa? Tasawuf tak ada. Kita sibuk dengan bab fiqh saja. Tasawuf kita tak pedulikan. Kemungkinan kita akan jadi lawyer. Hanya Islam saja yang mengajar konsep akhbatu, amilu dan amanu pada umatnya. Sebab itulah lawyer-lawyer yang mengaji belajar ilmu di Eropah saja, janganlah merasakan dirinya sudah tamat mengaji. Lawyer ni peguam lah. Walaupun pitih mereka banyak dan khidmat kuamnya laris, tetapi selagi konsep akhbatu ini tidak ada dalam diri, maka jangan harap dia boleh berjumpa dengan Tuhan di akhirat kelak dengan betul. Dia kena ambil kursus-kursus tambahan yang lain atas kebolehannya yang sedia ada untuk membetulkan kesilapan-kesilapan yang berlaku di dalam pengajiannya selama ini. InsyaAllah dia boleh menjadi lawyer, menjadi seorang lawyer dunia yang baik dan lawyer akhirat yang baik. Ini bukan saya tulis ni. Ini untuk guru tulis. Maksudnya pesanan dia kepada para peguam. Saya ulang balik apa dia maksud akhbatu. Hanya Islam saja yang mengajar konsep akhbatu, amilu, amanu kepada umatnya. Sebab itulah lawyer-lawyer yang mengaji belajar ilmu di Eropah saja, janganlah merasakan dirinya sudah tamat mengaji. Walaupun pitih duit mereka banyak dan khidmat guamannya laris, tetapi selagi konsep akhbatu ini tidak ada di dalam diri mereka, maka jangan harap dia boleh berjumpa dengan Tuhan di akhirat kelak dengan betul. Dia kena ambil kursus-kursus tambahan yang lain, kata Tok Guru, atas kebolehan yang sedia ada untuk membetulkan kesilapan-kesilapan yang berlaku di dalam pengajiannya selama ini. InsyaAllah dia boleh menjadi seorang lawyer dunia yang baik dan lawyer akhirat lagi terbaik. Ni kata Tok Guru. Ulaika ashabul jannah. Mula-mula sekali jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa orang ini jadi tuan punya syurga. Maknanya Tuhan kata, masuklah ke dalam syurga aku. Syurga ini adalah syurga kamu, dan geran syurga ini adalah nama kamu. Sebagaimana kita berasa selesa apabila rumah kita ada geran, motorkar kita ada geran, tanah ada geran. Demo hendak buat macam mana sekalipun, buatlah, tetapi geran atas nama KW, kata Tok Guru. KW ni maksudnya saya. Kalau demo bawa lari kereta KW, silakanlah, tetapi gerannya atas nama aku. Begitu sedapnya kita bergantung bila geran itu atas nama kita. Begitulah Tuhan kata, bila kamu masuk syurga,
aku beri geran atas nama kamu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Subhanallah. Ya. Memang hebat. Ya, memang hebat. Memang hebat syurga Allah Ta'ala. Bukan bagi syurga je, geran. Maksudnya orang lain tak boleh sentuh. Orang lain ada orang lain punya. Kita ada kita punya lot. Pakailah. Tak ada bab SMP, tak ada bab apa. Geran tu terus kita punya. Ni maksudnya jelas. Ayat Allah Ta'ala ni memang jelas mesej bagi kita. Sebab tu peringatan untuk kita, tazakkur untuk kita ialah ulaika ashabul jannah. Allah bagi sijil ataupun geran untuk kita, untuk kita pegang besok di akhirat. Tak perlu bimbang. Geran rumah kita sekarang tak ke mana. Cukup 99 tahun habis. Betul. Kita beli rumah beratus ribu, kadang-kadang kita tak perasan. Rumah tu sampai umur 99 tahun. Kita pula umur tak sampai 99. Nabi pun dah sebut umat dia 60 hingga 70. Sampai tak yang kita bayar? Tak sampai. Allah, tuan-tuan. Kena renung bab tu. Kita pula buat rumah macam nak duduk 500 tahun. Dengan tiang dia, dengan temboknya, dengan pagar, kontrol, remote control, semua cukup. Guna satelit. Guna CC kamera lagi depan belakang. Macam nak hidup 500 tahun rumah tersebut. Walhal dia tahu, dia pencen pun 60. Itu pun kalau sempat pencen. Kena renung kita bab tu. Tu kadang-kadang kita tak perasan. Sikit lagi. Tuhan kata, hum fiha khalidun. Kamu semua ini kekal di dalam syurga. Takut kamu terfikir bahawa kita ini baka Tok Adam dan Tok Adam telah masuk syurga dahulu. Beliau pernah dihambat keluar. Kita pula macam mana? Tuhan tidak menggunakan kalimah hum khaliduna fiha. Kalau Tuhan mahu berkata seperti itu pun boleh juga. Maksudnya kekal di dalam syurga. Tetapi bagi dari segi uslub, kaedah bahasa Arab, artinya berlainan sedikit. Sebaliknya Tuhan menggunakan ayat hum, mereka itu fiha. Dalam syurga inilah khalidun, kekal. Ianya adalah tumpuan dan jaminan daripada Allah Ta'ala bahawa kamu akan hidup kekal di dalam syurga. Tidak ada kuasa yang boleh menghalau kamu keluar dari syurga. Ini kena renung kita. Maksudnya kita cari jalan nak dapatkan geran kita di syurga. Mudah-mudahan kita jadi ahli syurga. Walaupun dunia sekarang dalam macam penjara. Memang betul. Dunia memang penjara untuk umat Islam. Syurga bagi orang yang bukan Islam. Kena ingat tu falsafah tu. Ya, diceritakan alim ulama. Tu yakinlah, yakinlah dengan ayat Allah. Habis dah ayat 23. Kita masuk sikit sebelum asar. Kita masuk sikit ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul fariqaini ka'al a'ma wal asammi wal basiri was-sami' hal yastawiya ni masala afala tazakkarun. Sadaqallahul azim. Ayat 24 surah Hud. Maksudnya, bandingan dua golongan, yakni yang kafir dan yang beriman, itu samalah seperti orang yang buta serta pekak dengan orang yang celik serta mendengar. Kedua-dua golongan ini tidaklah sama keadaannya. Kedua-dua golongan ini tidaklah sama keadaannya, yakni setelah kamu mengetahui yang demikian, maka tidaklah kamu mahu mengambil peringatan dan insaf. Dibandingkan antara orang kafir dan orang yang beriman, iaitu sama seperti orang yang buta serta pekak dengan orang yang celik serta mendengar. Kedua-dua golongan ini tidaklah sama keadaannya. Setelah mengetahui yang demikian, maka tidaklah kamu mahu mengambil peringatan dan insaf. Nak compare kita dengan yang kafir dengan yang beriman. Celik mata, kadang-kadang tak nampak.
Bukan kadang-kadang, tak nampak langsung. Contoh, tak kira dekat orang yang tak terbuka mata hatinya, tak nampak akhirat. Ni kena-kena kita. Boleh jadi di antara manusia ini tidak berapa seronok dengan cara memberitahunya dengan begitu sahaja. Dia lebih mudah faham kalau dibuat misalan. Tuhan kata, kalau kamu berminat dengan misalan, marilah kita buat misalan. Misalannya begini. Masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri wal sami'. Kalau kamu hendak buat perbandingan di antara orang mukmin dengan orang yang tidak mukmin, sama ada orang kafir ataupun orang munafik, samalah kan bandingannya di antara orang buta dengan orang yang celik, dan di antara orang pekak dengan orang yang bertelinga tajam. Nak bezakan maksud yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kamu rasa macam mana? Kamu rasa hendak pilih yang buta atau yang celik? Tentulah kamu minta kepada Tuhan supaya diberikan kecelikan mata. Maka macam itulah keadaannya antara orang mukmin dengan orang yang kafir. Oleh kerana tidak ada siapa pun yang mahukan mata yang buta, maka sepatutnya kamu boleh berfikir dan memilih jalan hidup keimanan berbanding memilih cara hidup kekufuran. Kita dari bagi anggota tubuh cukup panca indera yang lengkap. Takkan kita tak terdaya nak memikirkannya. Kamu hendak pilih yang pekak atau yang boleh mendengar? Kita semua tahu bagaimana keadaan orang yang pekak. Memanglah hidupnya susah kerana tidak boleh bercakap dan tidak boleh menyuarakan hasrat hatinya. Apabila dia bercakap mengenai benda lain, orang faham benda yang lain. Begitulah keadaannya orang munafik dan orang kafir. Tuhan kata, serupa orang tuli, aku beritahu benda ini, dia kata benda yang itu. Aku kata hukumnya macam ini, dia kata perintah aku lagu ni ataupun macam itu. Jadi kalau misalan sebaik itu pun kamu tidak boleh mengerti, tidak tahulah aku hendak kata macam mana lagi. Kadang-kadang dia tak faham ataupun dia main-mainkan Allah Ta'ala. Dipekakkan telinganya padahal dia tak pekak. Kemudian lihat bagaimana cara Allah Ta'ala menyudahkan ayat ini dengan menarik manusia supaya mereka benar-benar faham. Hal yastawiya ni masalah. Adakah sama di antara dua golongan? Adakah sama dari segi perbandingannya? Buta dengan celik, pekak dengan yang mendengar. Selepas Tuhan bertanya, dia pun senyap setakat itu. Maksudnya dia hendak kita sendiri mengaku dan berikrar dengan lidah kita. Tidak sama, wahai Tuhan. Apabila kamu mengaku bahawa tidak sama antara buta dan cerdik, maka begitulah aku hendak beritahu bahawa antara kafir dengan mukmin juga tidak sama. Walaupun sekali-sekala kamu tengok orang kafir itu hidupnya senang lenang. Fala tu'jibka amwaluhum wala aulahuduhum. Innama yuridullahu liya'azzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Surah At-Taubah ayat 55. Oleh itu janganlah engkau tertarik kepada harta benda dan anak-anak mereka, kerana sesungguhnya Allah hanya hendak menyeksa mereka dengan harta benda dan anak-anak itu dalam kehidupan dunia, hendak menjadikan nyawa mereka tercabut sedang mereka berkeadaan kafir untuk mendapat azab akhirat pula. Peringatan pada kita, jangan kita buta, jangan kita pekakkan mata. Sekali-kala mungkin kamu tengok bahawa orang yang tidak beriman kepada aku ini, iaitu beriman kepada Allah, mereka mempunyai kekuatan dan kestabilan hidup. Betul, Allah bagi peluang. Orang yang kaya, orang berharta, dia tak ingat pun Allah Ta'ala, tapi Allah bagi juga harta dan pangkat dan semuanya. Mereka mempunyai kekuatan dan kestabilan hidup. Tetapi kamu jangan rasa kagum dengan hartanya yang banyak hasil daripada harta haram, kerana
Allah telah membanyakkan lagi dosanya. Allah, tuan-tuan, kena ingat kita, kena bimbang kita. Jangan sampai kita terbiar, terlara. Rupanya kita ingat buat dosa ni, Allah biarkan saja, tak. Allah teruskan. Allah biarkan, Allah bagi peluang terus untuk buat harta. Pasal apa? Harta yang haram. Tu yang kadang-kadang dia tak takut apa pun dah. Kerana aku membanyakkan lagi dosa. Janganlah sampai kita level tu. Maksudnya Allah teruskan kita bagi dosa. Kita yang kita bimbang. Allah sayang kita, Allah bagi kita hidayah sebenarnya. Tu, bila ada peluang kita ambil. Jangan kita teruskan bab dosa tu. Sampai ke tahap tu, yang buta dan pekak. Pekak apa? Hatinya, telinganya pekak dengan azan dia tak dengar. Nampak orang pergi masjid, dia buat-buat tak nampak. Nampak masjid, nampak benda lain. Dia tak nampak masjid. Contoh, kalau boleh, Allah hendak mencabut nyawanya supaya dia mati dalam keadaan kafir. Subhanallah. Nauzubillah, tuan. Mohonlah kita mati dalam keadaan kafir. Tu yang jangan berhenti. Allahumma khtim lana bi husni khatimah wa la tahtim lana bi su'il khatimah. Hujung kehidupan kita. Di akhirat kelak tidak ada peluang untuk kita minta maaf kepada Allah. Tidak ada langsung. Afala tazakkarun. Adakah kamu semua tidak terfikir dan tidak menginsafi? Tu hujung ayat ni hanya mengingatkan kita. Tak terfikir ke kita besok di akhirat dah tak ada peluang kita sebenarnya. Inilah masanya dengan zaman COVID. COVID pun COVID lah, itulah ujian Allah Ta'ala. Tapi kena ingat, tengah ingat, jangan kita lalai juga dengan adanya peringatan yang dahsyat zaman sekarang ni. Dengan akhir zaman, lepas tu ada ingatan pula dengan dahsyat. Janganlah kita sampai tak beringat langsung. Allah dah bagi jalan untuk balik kepada Quran, untuk balik kepada Allah Subhanahu. Janganlah biar diri kita terbiar macam tu saja sampai kita dimatikan dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Kita mohon kepada Allah Ta'ala. Kita duduk saja-saja baca tafsir Tuan Guru ni. Mudah-mudahan kita dapat kita bekal, dapat kita ingat balik kepada Allah Subhanahu. Pujuklah hati keluarga-keluarga kita. Pujuklah sahabat-sahabat kita. Masa dah suntuk. Masa dah hampir habis sebenarnya untuk umat akhir zaman. Lahir Nabi tu pun, lahirnya Rasulullah SAW tu dah sedikit sebenarnya masa untuk kiamat. Apalagi umur kita. Jangan kita ingat hari ni dah hari Ahad, kita panjang umur. Betul, panjang umur. Tapi sebenarnya peruntukan untuk meneruskan hidup makin lama makin sedikit. Makin lama makin sedikit. Tu maksudnya kita beringatlah. Dah masuk pun waktu asar di Malaysia, Indonesia dah masuk. Sahabat dah keluar tadi. Sahabat daripada Indonesia dah bagi tahu asar dah masuk di Indonesia. Di Malaysia dah hampir masuk. Sedang nak azan. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. InsyaAllah mohon doakan kami punya internet terus kuat untuk terus kita membaca tafsiran Tuan Guru Nik Abdul Aziz yang telah tiada. Daripada kita membuang masa menonton TV, membuang masa dengan internet, membuang masa dengan benda-benda yang daripada baik kita baca sama-sama tafsiran Tuan Guru yang bermula dengan surah Hud. Hari ini dah sampai siri yang ke berapa? Hari ini dah sampai ke siri yang ke-16. InsyaAllah kita teruskan petang ni, insyaAllah. Kalau tidak lepas asar ataupun lepas maghrib, insyaAllah. Mudah-mudahan. Mana yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kita sendiri, daripada kami sendiri, daripada saya sendiri. Doakan kami, doakan semua. Jom kita sembahyang asar. Tepatkan waktu bersama Allah Ta'ala. Mohon kepada Allah. Doakan kami sekeluarga di sini dan di Turki. Anak-anak kami di Turki ada 3 orang sana. Mohon doakan semua, ya Allah. Sahabat-sahabat yang dia ada di Saranan Sunni, mohon doakan kami sebagai mudahan. Doa kita dapatkan internet yang terbaik,
ya, biar stabil untuk kita teruskan bacaan. Kita sama-sama baca, bukan ustaz nak mengajar, kita baca sama-sama tafsiran Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat surah Hud, insya-Allah. Mohon kalau siapa-siapa ada kitab, cuba cari kitab ni, ni terbaru, insya-Allah. Kita sudah surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Auzubillahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wa si arzaqana wa ila khairi qaribna wa anis syari'ana wa ahsin a'malana wa si arzaqana wa ila khairi qaribna wa anis syari'ana wa awadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta a'udzu billahi minan nar min syarri kuffar min ghadab jabbar min wal izzatu lillahi wa rasul minin. Allahumma ghnina bi halalin haramik wa bi fadlin siwak. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Subhanallahi wal yadayan, subhanallahi syadidil arkan, subhanallahi yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhanallahi la yushghiluhu sya'nu an sya'an, subhanallahi hannan mannan, subhanallahi musabbahi fi kulli makan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmi azab. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi sya'un fil ardi wa la fis sama wa samiu alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tanihi rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'i su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tahasanna bil jabar wa tasanna al malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jom kita solat asar.